Salam sejahtera Dr. David. Saya Muhammad Faizuddin BC Emat bermegang nombor matrik DNM 220819. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai maklum balas sepanjang kursus Organization Behaviour in Multi-Ethnic Community in Malaysia. Saya akan membentangkan mengenai soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ini, maklumat-maklumat saya ambil daripada semua ahli ataupun feedback daripada ahli grup kumpulan saya. Okey, saya mulakan dengan saya. Kelebihan soalan ini, saya akan menceritakan mengenai kelebihan, kelemahan dan strategi penambahbaikan untuk semua ahli grup saya. Kelebihan saya adalah gemar melakukan sesuatu tugasan dengan cepat supaya tugasan itu dapat disiapkan tepat pada waktunya. Kelemahan saya ialah kurang berkomunikasi dalam setiap pembincangan apabila ahli grup saya mengadakan perbincangan. Strategi penambahbaikan yang diperlukan oleh saya adalah perlu banyak berkomunikasi dalam pembincangan dan dengan orang ramai serta perlu tingkatkan keyakinan diri. Seterusnya adalah Firdaus. Feedback Firdaus adalah kelebihan beliau seorang yang suka menyumban idea yang kreatif kepada kumpulan mengenai tugasan yang diberikan. Kelebihan beliau pula adalah suka menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pengajar dalam waktu yang ditetapkan. Strategi penambahbaikan yang diperlukan untuk Firdaus adalah cuba untuk memperbaiki diri dengan melakukan tugasan tepat pada masanya. Seterusnya adalah Maisarah. Apa yang Maisarah dapat daripada pembelajaran subjek DGU 201 ini adalah kelebihannya Maisarah tidak suka melakukan tugasan yang diberikan lambat dan sangat suka membantu ahli grup yang lain dalam mencari maklumat. Kelemahan beliau adalah tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya semasa pengajar sedang memberikan kuliah secara atas talian. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti internet. Strategi penambahbaikan yang diperlukan oleh Maisarah adalah beliau perlu memberikan tumpuan agar tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Seterusnya adalah Zainah. Kelebihan Zainah adalah seorang yang suka akan hasil kerja yang kemas, cantik dan tersusun sebelum dihantar kepada pengajar. Kelemahan Zainah adalah beliau kurang memahami kehendak soalan apabila diberikan tugasan. Penambahbaikan adalah Zainah perlu banyak bertanya kepada pengajar atau kawan-kawan mengenai soalan yang beliau dapat. Dan terakhir adalah ahli kumpulan kami iaitu Fariha Iliana. Fariha Iliana dapat kelebihan beliau adalah beliau cuba menerima pendapat dan teguran ahli kumpulan yang lain dalam menyiapkan tugasan. Kelemahan beliau selalu silap dalam mentafsir soalan tugasan yang diberikan sehingga memerlukan lebih banyak penerangan dari pengajar dan kawan-kawan. Ini akan menyebabkan sedikit sebanyak tugasan itu lambat siap ataupun terbantu. Penambahbaikan yang diperlukan untuk Fariha Iliana, beliau perlu memahami soalan dengan membaca soalan berulang kali dan menggariskan kata kunci serta kehendak soalan, supaya memudahkan beliau untuk mencari poin-poin ataupun isi-isi penting di dalam artikel ataupun Google ataupun slide yang diajar oleh pengajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, nama saya Nora Fariha Iliana binti Muhammad Zaki. Saya akan present soalan nombor 2 bagi reflective presentation ini. Soalan nombor 2 berkaitan dengan sikap baik atau sikap terpuji yang dapat saya perhatikan dalam diri rakan-rakan sewaktu melakukan tugasan secara berkumpulan. Okey. Antara sikap baik atau sikap terpuji yang dapat saya perhatikan dalam diri rakan-rakan saya ialah yang pertama, sikap bekerjasama. Kita haruslah memiliki sikap bekerjasama terutama sekali sewaktu melakukan tugasan secara berkumpulan. Hal ini kerana apabila kita bekerjasama, kita dapat
saling berkongsi ide kreatif, pandangan serta pemikiran yang berbeza-beza. Dalam waktu yang sama juga, bila kita bekerjasama, kita dapat meningkatkan kemahiran diri kita sendiri serta meningkatkan keinginan dalam diri kita untuk meneroka dan mendekati pendekatan yang baharu. Okey, yang kedua pula ialah menjaga pertuturan. Kita haruslah menjaga pertuturan kita, terutama sekali sewaktu dalam kumpulan. Antara contoh menjaga pertuturan ialah berkomunikasi secara baik dan jujur serta terbuka. Dengan cara menjaga pertuturan ini, kita dapat mewujudkan persekitaran positif dalam kumpulan kita. Malahan, bukan itu saja, kita juga dapat mengelakkan daripada berlakunya salah faham. Dan sekiranya berlaku salah faham, kita dapat menyelesaikannya dengan cepat dan mudah kerana adanya sikap hormat dan jujur sewaktu berkomunikasi. Okey, yang ketiga pula ialah berdisiplin. Kita haruslah memiliki sikap berdisiplin seperti menyiapkan tugasan yang diberikan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Oleh itu, kita haruslah bijak dalam menguruskan masa seperti membuat jadual belajar sendiri serta mengikut waktu yang telah kita tetapkan dalam jadual belajar kita. Dengan itu, tugasan yang kita lakukan dapat disiapkan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Okey, yang keempat pula ialah berkepimpinan. Kita haruslah memiliki sikap berkepimpinan terutama sekali sewaktu melakukan tugasan secara berkumpulan. Oleh itu, kita haruslah memastikan setiap ahli kumpulan kita memiliki matlamat yang sama supaya kualiti kerja yang bagus dapat kita hasilkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hello, hi everyone. Nama saya Nurmaisarah Nur Azman. So, saya akan membentangkan tentang soalan yang ketiga berbunyi organizational behavior insights that could be useful. Yang beginning, a working life as a healthcare professional. Okay, jadi antara ciri-ciri yang perlu ada pada pekerja kesihatan adalah tentang komunikasi, bersabar dalam komunikasi dan kita kena bijak menyesuaikan teknik komunikasi berdasarkan perbezaan latar belakang individu tersebut kerana setiap penerimaan individu adalah berbeza berdasarkan tahap fahaman mereka dan aras pengetahuan mereka, peringkat umur serta kepelbagaian bangsa kerana tahap kefahaman sesetengah individu ataupun kepelbagaian bangsa ini memiliki tahap kefahaman yang berbeza dan ada setengah mereka sukar untuk fahami bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okay. Dan individu itu ada yang sukar untuk menerima bahasa teknikal yang diguna pakai oleh ahli profesional berbanding jika kita gunakan bahasa harian yang lebih mudah difahami. Contohnya macam kita berkomunikasi dengan kanak-kanak ataupun dengan dewasa yang berlainan bangsa, mungkin kita perlu menggunakan bahasa Melayu atau English yang lebih mudah untuk mereka fahami di samping mengekalkan adab berkomunikasi tersebut. Like we using simple English, okay. So medium komunikasi juga adalah sangat penting untuk kita menyampaikan maklumat kepada pesakit. Okay, contohnya kita berkomunikasi dengan mereka dengan menggunakan medium televideo, telefon, media ataupun surat. Tetapi bagi saya satu medium yang sangat sesuai sebagai kita pekerja kesihatan adalah kita berkomunikasi secara bersemuka dengan mereka. Seterusnya adalah tentang motivasi. Kita perlu memiliki motivasi hakiki dalaman yang kuat untuk bekerja di bawah pengawasan minimum. Okey, berdasarkan teori yang saya petik ini adalah teori Herzberg.
ada dua elemen iaitu satisfier, motivators ataupun dissatisfier, hygiene factor. Satisfier ini adalah di mana pekerja akan lebih bermotivasi jika mereka mendapat pengiktirafan daripada majikan ataupun memperoleh pencapaian yang cemerlang dalam kerjaya atau mereka sukakan kerjaya mereka. Faktor ini mendorong pekerja tersebut untuk melakukan lebih baik dalam kerjaya mereka serta ada setengah sanggup bekerja lebih masa. Dissatisfier ataupun hygiene factor pula adalah pekerja akan hilang motivasi dalam diri jika mereka tidak mendapat kepuasan dalam kerjaya mereka. Contohnya, gaji yang diberi oleh majikan tidak cukup ataupun rakan kerja yang tidak memberi sokongan, sabotaj kerja kita ataupun tempat kerja yang tidak selesa. Namun, jika majikan memberikan kesemua keperluan mereka ini, memberikan keselesaan kepada pekerja tersebut tidak akan ada motivasi tambahan. Cumanya dia akan berasa selesa sahaja berbanding dengan satisfier, iaitu pekerja merasa lebih motivasi jika mereka memperoleh kejayaan dalam kerjaya mereka ataupun mendapat pengiktirafan, penghargaan daripada majikan. Seterusnya kita pergi kepada sikap, attitude. Sebagai pekerja kesihatan, sikap yang paling penting sekali adalah empati terhadap orang lain. Kita jangan cepat menghukum orang mengikut persepsi kita. Di mana persepsi ni terdapat beberapa jenis, iaitu selektif persepsi, halo efek persepsi, stereotyping persepsi, kontras efek persepsi. Selektif persepsi ni di mana kita memilih untuk menilai seseorang berdasarkan apa yang kita minat. Dan seterusnya, halo efek adalah kita menilai seseorang berdasarkan satu ciri sahaja. Dan stereotyping, kita menghukum individu tersebut berdasarkan tanggapan kita kepada kelompok bangsa dia ataupun kelompok asal usul dia. Kontras efek pula, penilaian kita berdasarkan penilaian kita kepada individu tersebut berdasarkan orang yang kita pernah jumpa sebelum ni dan kita membuat perbandingan terhadap dia. Jadi persepsi ni adalah sangat tidak bagus untuk kita terapkan dan dia boleh menghalang kita daripada daripada kita empati terhadap individu tersebut. Jadi sikap empati ini mampu mengubah persepsi pekerja terhadap individu, justru dapat membina hubungan yang baik antara pelanggan, pesakit dengan institusi organisasi tersebut. Seterusnya adalah tentang menjadi pendengar yang aktif. Menjadi pendengar yang aktif kepada pesakit ini sangat penting supaya kita dapat mencari penyelesaian untuk dia, memberi respon yang sesuai dengan kehendak pesakit, menjaga eye contact, tidak menghalang percakapan pesakit, tidak bercakap berlebih-lebihan dan mendapatkan kepastian dengan bertanya soalan kepada pesakit sama ada kita menerima maklumat yang betul ataupun salah. Seterusnya saya berikan kepada rakan ahli kumpulan saya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Siti Nurzainah. Saya dapat soalan nombor 4, iaitu mengenai pelajaran tingkah laku organisasi tertentu yang dapat membantu sebagai pengurus pada masa akan datang dalam persekitaran penjagaan kesihatan. Pelajaran atau pengetahuan yang saya dapat dari teori kemahiran ialah sebagai profesional penjagaan kesihatan, kita harus sentiasa berusaha meningkatkan kemahiran kita sesuai dengan keperluan pekerjaan dan kerjaya. Dalam teori kemahiran ni ada 3 kemahiran, iaitu kemahiran teknikal, kemahiran hubungan manusia dan kemahiran berfikir secara konseptual. Dalam kemahiran teknikal, jururawat junior perlu menggunakan kuasa pengurusan dengan baik, iaitu melaksanakan tanggungjawab dengan cekap dan menunjukkan contoh yang baik. Pengurus
Seterusnya, pengurus pertengahan memerlukan kemahiran hubungan manusia untuk berurusan dengan pengurusan atasan dan bawahan. Dan yang ketiga, untuk menjadi CEO atau pengarah hospital, kemahiran berfikir secara konseptual penting untuk membuat perancangan strategik, kreatif dan kompetitif untuk organisasi. Saya rasa kemahiran ini berguna untuk ketua pada masa akan datang sebab adanya kemahiran manusia, berhubungan dengan manusia, iaitu melibatkan pengurusan orang atasan dan bawahan, dan sudah tentu akan berurusan dengan manusia berbagai bangsa dan agama. Jadi perjumpaan pelbagai orang boleh menolong mengasah kemahiran interpersonal. Dan untuk mencapai kemahiran berfikir secara konseptual, kita kena rajin bertanya dan terlibat dalam membuat keputusan dan rajin membaca untuk mencapai matlamat dalam organisasi. Okey, dan yang seterusnya, saya pilih McClelland, keperluan motivasi McClelland. Pelajaran yang saya dapat dari keperluan motivasi McClelland, kita perlu memahami bahawa diri sendiri dan rakan yang lain mempunyai dorongan dan keperluan motivasi yang berbeza. Dekat sini ada pencapaian, hubungan dan kuasa. Seseorang yang memerlukan kuasa mungkin menyukai kedudukan dan kepimpinan dalam sesebuah organisasi. Dan seterusnya, seorang yang memerlukan pencapaian memerlukan tugas yang mencabar untuk tetap berpuas hati di tempat kerja, dan seorang yang memerlukan pertalian yang sesuai sebagai penyelarasan pasukan. Saya pilih ini. Saya rasa ini berguna untuk ketua juga sebab motivasi juga amat penting untuk mencapai kualiti dalam pekerjaan. Jadi kita kena ambil peluang motivasi yang kita minat, yang kita nak. Macam contoh, jika seorang yang suka tugas yang mencabar, dia nak tugas yang mencabar, jadi dia ambil alih tugas tu supaya dia tetap berpuas hati di tempat kerja. Jadi kalau yang kuasa tu dia memimpin dan mengajar untuk mencapai matlamat dalam organisasi. Sebab tu saya rasa keperluan motivasi McClelland ni penting untuk sebagai ketua. Okey, seterusnya pelajaran yang saya dapat dalam asas model komunikasi, kita seharusnya mengamalkan proses komunikasi secara berkesan bagi mengelakkan kesalahfahaman antara satu sama lain. Pentingnya maklum balas dalam komunikasi dua hala bagi memperbaiki sesuatu tugas dalam pekerjaan. Seterusnya, mendengar secara aktif dalam komunikasi membolehkan penghantar mesej merasa dihargai dan pendengar juga akan tidak mendapat maklumat yang salah. Saya rasa ini berguna sebagai ketua atau pengurus pada masa akan datang sebab semua urusan memang memerlukan komunikasi, dan adanya komunikasi yang baik melambangkan peribadi seseorang. Sebagai contoh, berani dalam melontarkan pendapat dan atau maklum balas secara otomatik akan membina hubungan antar pekerja dengan ketua. Selain itu, mewujudkan kepercayaan dan saling menghormati serta mewujudkan suasana yang harmoni di tempat kerja. Sebagai contoh, jika timbulnya masalah di tempat kerja, mereka akan menyelesaikannya dengan berbincang. Okey, sekian. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Hai, nama saya Muhammad Firdaus bin Baharudin dengan nombor metrik 221419. Mengenai soalan berkhidmat ini, sepanjang pembelajaran dan pengajaran, saya mempunyai banyak pengalaman dalam membaca jurnal-jurnal yang ilmiah untuk menambahkan ilmu saya. Sebagai contoh, saya ambil jurnal Matias Alberto de Souza pada tahun 2016, iaitu mengenai penguasaan wanita. Banyak pengajaran yang dapat saya ambil daripada jurnal ini, iaitu yang pertama dari segi penglibatan wanita. Kaum wanita mestilah melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti seperti aktiviti NGO dan sebagainya.
Okey, yang kedua ialah peranan pihak berkuasa. Pihak berkuasa mestilah memainkan peranan penting dalam membangunkan para wanita dengan memberikan peluang kepada wanita untuk menyertai aktiviti dan pekerjaan. Hal ini dapat membantu mereka untuk membangun dari segi aspek ekonomi dan juga sosial. Dari pembacaan ini dapat memberikan pengalaman kepada saya iaitu untuk menambahkan ilmu seperti mengetahui fakta-fakta dengan tepat dan betul. Okey, ini merupakan quotes yang dapat saya ambil daripada topik yang telah diajarkan. Quote ini dapat membuka mata saya bahawa untuk menjadi seorang ketua dan pemimpin haruslah mempunyai bakat yang terpendam dan berkelayakan tidak mengira bangsa dan etnik. Hal ini kerana semua orang mampu untuk menjadi seorang pemimpin tidak mengira bangsa dan agama dan etnik. Sebagai contoh, dengan bersikap yang berkarisma dan bermotivasi bagi memberikan contoh dan tauladan untuk memimpin. Okey, ini juga merupakan salah satu kartun yang telah dipaparkan dalam topik yang telah diajarkan. Melalui kata ini, mengajar saya bahawa pemikiran masyarakat pada era dahulu berbeza dengan era sekarang, di mana perempuan era sekarang lebih maju dan membangun. Tidak seperti mitos yang dinyatakan dahulu bahawa perempuan hanya perlu duduk di rumah sahaja dan hanya kaum lelaki yang keluar untuk bekerja. Tetapi pandangan masyarakat sekarang telah berubah bahawa lelaki dan perempuan adalah sama dalam membangun kemajuan dalam hidup tanpa sebarang halangan dan batasan. Okey, ini saya petik daripada video klip Alicia dan Amy. Video ini ditunjukkan secara online semasa dalam kelas, semasa pembelajaran dan pengajaran. Video ini sangat menyayat hati kerana persahabatan yang mereka jalinkan sungguh erat walaupun berbeza bangsa, tanpa menghiraukan orang sekeliling yang mengata mereka. Pengajaran yang saya dapat dari video ini ialah yang pertama, persahabatan tidak dihalang oleh perbezaan agama atau bangsa. Dan yang kedua, memberikan kesedaran agar tidak bersikap perkauman kerana kita pada hari ini hidup dalam berbilang bangsa dan kaum. Sekian, terima kasih.